Okay, Assalamualaikum. Kita sambung paper 2 2020 February March. Okay, so kita jawab daripada soalan kita jawab daripada soalan pertama. Ya, tak boleh kecilkan lah pula. Okay, so apa-apa you buat, you expandkan dulu. So you akan dapat 12x square minus 20x plus 5 less than 2x square minus x minus 1. Okay, so kita akan dapat 10x square minus 19x plus 6 less than 0. So kat sini you masuk dalam calculator, and you bila you tekan calculator, you akan dapat 5x minus apa? Okay, so 2x. Okay, so nak dapat 6 kat sini adalah 3, 2. Okay, then 2, 3. Okay, so 5x 15, 9. Okay, so dapat. Okay, so you make sure you expand, dapat sama dengan benda ni lah. Okay, so then dah sampai sini, because it is inequality. Okay, tengok before you factorize, dia adalah shape senyum. A dia larger than 0. So sebelah sini you akan dapat 2/5 dengan, so 2/5 is smaller than 3/2. Okay, so less than sebelah bawah ni. Okay, so dia akan jadi x dia adalah between 2/5 and 3/2. Okay, so make sure lah. So simbol kat inequality ni dia follow simbol yang ni. Okay, so kat situ you dah dapat 4 markah lah. Okay, so ni dia punya marking scheme lah. Okay, you expand and so on. Okay, so next, variable x and y such that log y is plotted against x square. Okay, so log y is plotted against x square, x cube. So variable, so kita tahu dia adalah log y versus x cube. Okay, so ni titik dia. So you kena ingat titik ni, ini adalah titik x cube, yang ni adalah titik log y. Dia bukan y lagi, dia bukan x lagi. Okay, sebab is depend on the apa nama, on the ni okay, what apa lawan apa. Okay, so therefore kita nak cari, dia minta cari find y, so find y as a function of x. Okay, so kita carilah, kita buat dulu cari gradient. So bila kita cari gradient, 9 minus 7 over 10 minus 6. So kita dapat gradient dia adalah 2/4, which is 1/2. Okay, so the gradient is 1/2. Okay, so then kita ganti dalam equation ni. So sekarang dia bukan lagi asal-asal, dia y minus y1 equals to m x minus x1. Okay, so ni koordinat dia lah y1 and x1, but y now is log y, sebab dia bergantung kepada axis tu. Okay, so kita ambil je koordinat ni, 7 equals to gradient dia 1/2. Our x now is x cube minus 6. Okay, so kita dapat log y minus 7 equals to x cube over 2 minus 3. Okay, so therefore kita dapat log y equals to x cube over 2 minus 3 plus 7. So jadi plus 4. Okay, so ini yang dia nak. Tapi dia kata find y as a function of x. So y sahaja, bukan log y.
So therefore y is equals to 10 power of x cube over 2 plus 4. So kalau kita nak pecahkan pun boleh pecah. So darab, kalau pecah darab jadi 10 power of 4 lah. So tekan calculator, 10 power of 4 dapat berapa. Okay, so kita tengok sikit makin skim dia. So nampak tak, dia berhenti sampai sini pun okey dah, tak ada masalah. Okay, so you dah dapat full mark. So tak perlu buat, not necessarily buat benda ni, no need. Okay, so okey sahaja dapat sini. So you dapat full mark dah, dapat for the gradient and so on. Okay, now find the exact solution 3x. Okay, so bila dapat sini dia minta exact solution. So bila you nampak ni, you dah boleh, soalan ni soalan pattern yang sama, repeated pattern, bukan soalan yang baru. Okay, so bila sampai macam ni, you kena ingat kita belajar quadratic. Okay, dan you kena ingat pasal index ni. Saya pernah tunjuk, saya beritahu 3 power of 2 power of x adalah sama dengan 3 power of x power of 2. Okay, dia sama sahaja. So supaya dia jadi quadratic, kita buat dia jadi 3 power of x power of 2 minus 3 times 3 power of x. Kita terbalikkan. So saya jadikan 3 power of x ni sebagai u square minus 3u minus 4. So u minus 4 u plus 1 equals to 0. So therefore our u is 4, our u is negative 1. So patah balik. So therefore 3 power of x equals to 4, 3 power of x equals to negative 1. So bila macam ni, kita nak cari dia punya value x, kita kena letak log lah. So log 3 power of x dekat depan lah, equals to log 4. So x equals to log 4 over log 3. Okay, so itu boleh you buat. Okay, so ini pun sama juga, you boleh buat benda sama. So x log 3 is equals to log negative 1. So x equals to log negative 1 over log 3. Okay, so cuma benda ni tak wujud. Log negative 3 power of anything takkan dapat negatif. Okay, dia takkan dapat negatif. So benda ni tak wujud lah ni. So doesn't exist. So jawapan you sampai sini, tapi you kena tulislah jawapan sampai ke akhir. Okay, so jawapan dia inilah. Okay, kalau guna ni pun boleh. Okay, so dia kata exact solution lah. Okay, cikgu dia bagi long, sama je, tak kisah. Okay, okay, now so now the position vector of 3 points A, B, C relative to an origin is negative 5, negative 7, 10, negative 4 and x, y respectively. Given that AC is equals to 4BC, find the unit vector in the direction of OC. So unit vector in the direction of OC. So kita ada AC, dia bagi ni, yang ni semua ni, yang ni, ini adalah dia kata relative to origin O. So negative 5, negative 10 ni adalah OA. And same goes to OB, which is 10, negative 4, and OC, X, Y. Sebab apa? Sebab dia kata relative to origin. Kalau dia sebut relative to origin, maknanya dia adalah from O lah. Okay, so you kena ingatlah benda tu. So then
Okay, so next dia kata given that AC, so macam mana nak cari AC? Okay. Okay. Find the unit vector in the direction of OC. So macam mana nak cari AC? AC is equals to AO tambah OC. AO memang ada. AC, OC memang tak ada yang dia suruh cari. Tapi AC ni ada. Dia adalah sama dengan BC. Okay. So, for BC. So, BC adalah sama dengan 4 times BO tambah OC juga. Okay. So, daripada sini kita boleh bawa. Kita boleh jadikan. Ni kita compare sebab dia benda yang sama. So, kita boleh kata 4BO plus 4OC adalah sama dengan AO plus OC. So, 3OC is equals to AO tolak 4BO. Okay. So, kita cari dulu. AO kita dah ada ni. Dia akan jadi 5, 7. Kenapa hilang negatif? Sebab direction dia dah bertukar. Ni OA. Minus 4BO. BO adalah negatif 10, 4. So, adalah bersama dengan 3OC. So, kalau kita expand yang ni, so kita akan dapat 5 plus 40, 7 minus 16. So, dapat 3OC. So, OC kita akan dapat 45 dengan 9. Okay. So, 3 ni bawa pergi sini jadi 1/3. So, therefore, our OC is equals to 45 divided by 3 is 15. 9 divided by 3 is 3. Okay, dah dapat. Okay. Tapi dia kata dia nak unit vector. Tak habis jalan kerja you. Yang you dapat sekarang ni baru OC. So, nak cari unit vector, you kena cari magnitude dahulu. Okay. So, magnitude dia adalah 15 square plus 3 square root. Okay. So, you akan dapat 225 plus 9 square root. Okay. So, saya punya calculator hilang ni sebenarnya. Okay. Oh, negatif ke? Oh, negatif 9. Sorry, salah. Negatif 3. Okay. So, ni negatif 3 square. So, dapatlah macam ni. Okay. So, dapatlah 1 over ni. So, because of dia nak unit vector. So, kat sini dapat 4, 3, 2, 3, 4 square root. So, therefore, unit vector OC ataupun OC ni you buat tanda topi kat situ adalah sama dengan 1/2, 3, 4 square root dalam bracket 15 negative 3. So, dapatlah jawapan dia. Okay, so macam tu nampak. So, yang ni sampai kat sini, kalau you dapat OC saja, you dah dapat 3 markah dah. Okay. So, kat sini je you dah dapat sampai 3 markah dah. Cuma yang ni je nampak menakutkan. Tapi sebenarnya jangan takutlah. You just do it. Okay. Do it saja. Okay. Now. Okay, on the axis below, okay, dia kata on the axis below, sketch graph y equal to ni. Okay, bila ada modulus, you nak sketch, you jangan sketch dulu dengan modulus, you sketch without modulus. Tapi you kena ingat bentuk graph ni adalah straight line. So, bila straight line, x, y, kita hanya perlu 2 koordinat sahaja. Bila x dia kosong, y dia negative 7. Okay, bila y dia kosong, so, bila y dia kosong dapat berapa? So, you akan dapat
7/5x dia. Okay, so itu satulah. Okay, so therefore kita tahu bila kita sketch kat line dulu, simple sketching, so dia positif kan, positif naik ke atas lah. Tapi yang ni kita tahu bila x kosong, y negative 7 kat bawah ni lah, then this is 7/5. So bila dia kata modulus, maknanya yang part kat negatif ni duduk ke atas sini. Okay, so dia negative 7 ni akan jadi 7. So saya tukarlah, saya terus, but you need to use ruler lah. Okay, so kat sini daripada tadi dia sebenarnya duduk belah bawah. Kalau belah bawah ni dia negative 7, so dia dah, kita dah reflect dia on the x-axis sebab dia ada modulus, so dia jadi 7 lah kat sini. So kat sini 7/5. So you dah dapat 3 point kat situ. Okay, so tak ada masalah. Sepatutnya tengok nampak dia correct V shape with a vertex. Okay, so 0. So now soalan B dia suruh solve ni. Solve benda ni sama dengan 14. Okay, so you nak solve macam mana? Okay, so akan dapat 15. So 5x minus 7 equals to 3 modulus. Okay, so kat sini macam mana nak solve? Okay, so bila kita hilangkan modulus, dia akan jadi plus minus 3. So kita akan dapat 5x plus 7 equals to 3. 5x plus 7 equals to negative 3. So kat sini jangan you takut lah, you buat sahaja. Okay, modulus tu terakhir. So you akan dapat 5x equals to negative 4. X equals to negative 4/5. And this one is negative 10 divided by 5 dapat negative 2. So you dapat dua jawapan lah. Okay, negative 2, positive 2. Sorry, positive 2. Negative 2. I'm making a mistake. So 3, negative 4, negative 4/5. Kenapa pula jawapan dia jadi lain ni? Sekejap. Tak ada masalah dah saya rasa. Tambah 15 divided by ni. So plus minus 3. Oh, tersilap patut pun. Okay. Tersilap sini. Okay. So negatif ni bawa sini, you akan jadi positive 4 lah. So yang ni bawa pergi sini akan jadi 4. Padam. Okay, so kat sini you akan jadi 10 x equals to 2. Okay, so kat sini you akan dapat 5x equals to 4, x equals to 4/5. Okay, so sorry, sikit mistake. Okay, so dapat dah 3 markah kat situ. Okay, dah cukup dulu. Nanti kita akan sambung lagi. Kita ada berapa soalan semua sekali? 12 soalan. Okay, kita buat separuh sampai nombor 6. Okay, a circle has a radius of 6 cm. A sector of this circle has perimeter 2 times. Okay, so this is the sector. Okay, see, this is the sector. This is the perimeter of the sector. Find the area. Okay, so radius dia adalah 6. So ada sektor perimeter dia. Kita tak tahu sektor ni besar mana, tapi dia bagi tahu. Okay,
find the area of the sector. So kita boleh bayang a sector sahaja, tak kisahlah dia besar mana. Okay, so radius dia 6, so perimeter dia adalah this one. So perimeter is equals to 2 times 6 plus 5. So therefore kita boleh kata how to get the perimeter. Perimeter is 6 plus dengan S. So daripada situ kita boleh kata dia adalah 12 plus S lah. So kat sini kalau kita expand, so kita therefore kita boleh kata S kita adalah 10 pi. So how to get S? Okay, so how to get S? S is equals to R theta. Okay, so now the question asks us to find the area. Area equals to 1 over 2 R square theta. Okay, so macam mana nak dapat ni? Kita hanya ada R theta saja, kita ada theta. Okay, so kat sini kita boleh guna sikit matematik kita. R, how to get R square? Kita adalah R darab R theta. So therefore area is equals to 1 over 2. Our R is 6. Our R theta is 10 pi. Kalau kita nak cari theta saja pun boleh. Sebab kita dah tahu R dia adalah 6 kat sini. Okay, kalau kita nak, tapi saya nak tunjuk sikit benda lain supaya you open your mind. So dapat 30 pi. Okay, so dapatlah area dia 30 pi. So boleh. Okay, kalau you nak cari dia punya theta sahaja kat sini pun tak ada masalah. Okay, theta dia adalah 10 pi over 6 lah. You ganti kat sini pun boleh, tak ada masalah. Kalau you nak buat macam saya pun tak ada masalah. Okay, now then question number B. The diagram show the sector AOB of a circle with center O and radius 7. Center O and radius dia 7. Okay, angle AOB is pi over 4. Find the perimeter of the shaded region. So find the perimeter of the shaded region. So kita perimeter of the shaded region, you kena cari line ni. Okay, kita kena cari line tu. Okay, dan kita kena cari yang ni. Okay, so tak ada masalah lah nak cari SAB. So SAB is equals to R theta. R dia dah dapat 7. Theta dia adalah pi over 4. So akan dapatlah 7 pi over 4. So situ tak ada masalah dah. So now how to get the yang ni, line ni, line AB. So line AB kita boleh potong dua ni, you guna ni, you jangan guna formula pelik-pelik. Okay, you boleh potong dua ni. Okay, you boleh cari line ni. Okay, gunakan simple trigo, which is opposite is sin pi over 4 in term of radian is, saya letak kat sini x lah, ax over 7. Okay, so ax equals to sin pi over 4 times 7. Okay, so itulah. So sin pi over 4 is 19 degree. Saya punya calculator tak ada ni. Saya tak ada. Anak saya main, jadi saya bermasalah sikit. Okay, so kita tengok working dia lah. Okay. Silap. Sin pi over 4 pula. Sin pi over 4 over 2. So sin pi over 8 lah. Okay, so itu adalah length AX. So length AX kita akan dapat 7 sin pi over X. Okay, so dapatlah sini. Okay, so therefore our perimeter maknanya kali dengan 2 lah.
2AX tambah dengan 7 pi over 4. AX ni benda ni tadi. You tekan calculator. Saya minta maaf, saya dah cuba cari calculator tapi tak jumpa. So jawapan akhir dia dapat 10.9. Okay. So inilah jawapan dia. Okay. So itu sahaja dulu. Nanti kita sambung balik.